Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Faqala الشيخ الشارح الشيخ محمد الشربيني الخطيب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. تنبيه sini ya. Ini tanbih yang kedua. تنبيه اختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل فقيل وهو الأصح إنه غير مطلق كما صححه النووي في تحقيقه وغيره، وقيل مطلق ولكن منع من استعماله تعبدا كما جزم به الرافعي. وقال النووي في شرح التنبيه إنه الصحيح عند الأكثرين، وخرج بالمستعمل في فرض المستعمل في نفل الطهارة كالغسل المسنون والوضوء المجدد فإنه طهور على الجديد. Di sini ukhtulifa dipersisihkan. Tanbih maknanya perhatian, tanbih menyedarkan orang, tanbih menyedarkan, maknanya beri perhatian di sini. Kita terjemah kita kata perhatian, maknanya ambil perhatian, maknanya nota penting ya. Tanbih ukhtulifa fi illati man isti'malil ma'il musta'mal, dikhilafkan, diperselisihkan, yakni di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, apakah sebab dilarang kita menggunakan air musta'mal. Faqila wa huwa al-asahhu, dan satu pendapat. Faqila di sini maknanya satu pendapat. Biasa makna qila ni maknanya pendapat yang lemah. Di sini bukan makna pendapat yang lemah. Ini diceritakan ada dua pendapat. Satu yang kata apa dia? Innahu ghairu mutlaqin. Satu. Yang kedua waqila. Tengok yang bawah tu dia kata waqila mutlaqun. Yang kedua dia mutlak walakin muni'a min isti'malihi ta'abbudan. Jadi ada dua di sini. Tapi ditegah daripada menggunakannya semata-mata kerana taat pada perintah Allah Ta'ala dengan tidak boleh difikirkan sebabnya. Tak boleh. Dia mutlak tapi tak boleh fikir sebab dia pasal apa. Tapi mutlak nama ni yang telah digunakan untuk membasuh anggota yang fardu, maka dia tidak boleh digunakan untuk membasuh anggota fardu yang lain pula. Tak boleh digunakan untuk mengangkat hadas anggota fardu yang lain. Jadi di sini kita ada jumpa beberapa istilah yang dalam mazhab Asy-Syafi'i, iaitu al-asahhu dan juga as-sahih. Ada dua itu. Satu disebut al-asah, yang kedua ialah as-sahih. Baik. Jadi tentang penggunaan istilah dalam mazhab Asy-Syafi'i, maka kita bila mengkaji kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i, maka kita perlu tahu istilah yang digunakan. Kadang-kadang istilah yang digunakan itu istilah yang lebih khusus daripada makna bahasa. Kadang-kadang istilah itu ada juga dalam mazhab yang lain tapi makna dia tidak sama. Kadang-kadang penggunaan bahasa makna lain, as-sahih makna yang betul. Gitu. Al-asah makna yang lebih betul. Tapi dalam penggunaan mazhab dia ada istilah dia. Ini yang kita panggil istilah lah, technical meaning, makna yang dah spesifik, makna dalam bidang yang tertentu. Baik. Baik.
Jadi bila kita kata kita mengikut Imam Asy-Syafi'i, maknanya kita ikut ijtihad. Ikut ijtihad Imam Asy-Syafi'i di dalam hukum-hukum. Dalam hukum sembahyang, berapa apa nama ni rukun, apakah syarat dia, apakah benda yang Nabi buat tapi dia bukan rukun, tapi dikira sebagai sunat. Yang sunat itu ada ab'ad, ada hai'ah dan seumpama. Lain tu ada syarat dan ada yang menghalang daripada sah sembahyang. Kemudian ada yang menghalang daripada wajib sembahyang seperti haid dan nifas dan seumpama. Jadi ini semua perbahasan ni dikaji oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai mujtahid mutlak. Dia terus merujuk kepada sumber asal. Terus merujuk kepada sumber asal hukum syarak, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan macam mana nak faham itu? Macam mana nak faham? Maka mesti ada mengetahui bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab. Kemudian mesti mengetahui bagaimanakah nak selesaikan masalah apa nama ni yang umum. Kemudian ada yang khusus, ada am, ada khas. Kadang-kadang mutlak, kadang-kadang muqayyad. Kadang-kadang ada nasih, kadang-kadang ada mansukh. Jadi ini semua nampak macam sama tapi ada kecuali sikit-sikit. Kadang-kadang kerana sebab yang berlainan. Kadang-kadang kerana illah yang berlainan, maka mencetuskan mendatangkan hukum yang berlainan. Maka kaedah-kaedah ini sekarang ni kita kata dibincangkan dalam ilmu usul fiqh. Jadi ulama-ulama di zaman sahabat Nabi SAW, mereka itu mengetahui Al-Quran dan mengetahui sunnah Rasulullah SAW. Masa yang sama mereka itu faqihun nafs, mereka itu sangat alim. Allah Ta'ala jadikan mereka itu dengan fitrahnya dapat memahami ilmu dengan cara mendalam. Kalau ada perbezaan hadis ini dengan hadis ini, dia tahu nak merungkaikan macam mana ketika belum ditulis lagi ilmu apa nama ni, kita kata ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh mula ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi ketika itulah ulama-ulama hadis memandang tinggi pada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan dianggap sebagai nasirus sunnah. Kerana nasirus sunnah, kerana dia dapat membezakan mana nas yang am, mana nas yang khas. Ini nasakh, ini mansukh. Ini bukan masalah am dengan khas, ini masalah muqayyad dengan mutlak. Ini kadang-kadang perintah tetapi bukan maknanya wajib. Kadang-kadang perintah maknanya sunat. Kadang-kadang perintah maknanya wajib. Tapi keadaan umumnya apa dia? Dan umumnya apa nama ni, al-amru yadullu ala al-wujub. Jadi ini semua kaedah-kaedah usul fiqh. Jadi seorang mujtahid mutlak dia dapat tengok Quran, dia dapat tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia terus faham. Dan dia dapat mengeluarkan menghuraikan dengan detail sekali. Jadi taraf mujtahid mutlak seperti sahabat-sahabat Nabi, bukan semua sahabat, sahabat-sahabat Nabi mereka bertanya kepada ulama-ulama di kalangan sahabat ini yang paling banyak memberikan fatwa. Dan seperti Khulafa Ar-Rasyidin yang 4, seperti Abdullah bin Umar yang duduk berpuluh tahun di Hijaz untuk menjawab soalan orang ramai. Dan seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Abdullah bin Abbas. Ini ulama-ulama di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Thabit. Jadi ini masalah-masalah yang ada, maka sahabat-sahabat Nabi mereka itu bertanya kepada sahabat-sahabat yang alim, ulama di kalangan sahabat. Jadi sahabat-sahabat seperti Aisyah radhiyallahu anha ni dipanggil mujtahid mutlak, mujtahid mutlak mustaqil. Dan cara pemahaman dia tentang ayat Quran mengikut kaedah kaedah yang dia ijtihadkan sendiri. Senang kita kata dia ada usul fiqh dia sendiri. Itu dipanggil mujtahid mutlak mustaqil. Itu Imam Asy-Syafi'i. Jadi taraf ini telah sepakat ulama menyatakan bahawa sudah tidak ada inqaradha biha. Tak ada orang seperti itu. Yang adanya ialah mujtahid
Bahannya ialah mujtahid mutlak. Mutlak lagi mustaqil tak ada. Mujtahid mutlak ada lagi, ada perbahasan ada yang kata tak ada. Dan mujtahid mutlak ada tapi tak sampai mustaqil. Mujtahid mutlak muntasib. Muntasib maknanya dia dah ikut kaedah usul fiqh imam-imam mazhab yang tertentu. Ini kerana apa? Kerana kefahaman generasi awal itu adalah lebih tinggi. Generasi yang bawah sikit, dia tak sampai ke taraf. Kemudian bila dia dah tengok dalil, apa nama ni, orang yang sebelum daripada dia tengok dalil, dia pun berpuas hati. Dia menemui keputusan yang sama saja, iaitu apa nama ni, am dengan khas, muqayyad dengan mutlak, mengikut salah seorang daripada ulama-ulama mazhab. Kemudian jadi Imam Asy-Syafi'i mujtahid mutlak, ya. Kemudian anak murid Imam Asy-Syafi'i, dia belajar dengan orang hebat, belajar dengan orang alim besar, maka dia menjadi orang alim besar juga. Maka mereka itu seperti Al-Imam Al-Buwaiti, seperti Imam apa nama ni, Al-Muzani, seperti Al-Rabi' Al-Muradi, Al-Rabi' Al-Jizi. Ini merupakan anak murid kanan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka mereka ini sangat para ulama menyatakan seperti Imam Al-Buwaiti, dia itu adalah terdiri di kalangan mujtahid mutlak. Cuma muntasib, namanya mujtahid mutlak muntasib. Dia bukan muqallid. Cuma dia ada kemampuan merujuk kepada sumber dalil hukum sendiri. Maknanya kalau kita kata kalau nak pergi ke laut itu, maknanya dia boleh menyelam sendiri untuk dapat ambil bahagian apa-apa dalam laut. Maknanya dia pandai scuba pun, dia pandai, dia ada bot, dia ada kelengkapan yang cukup, ya, untuk masuk ke dalam laut yang dalam. Jadi laut ni pun ada dalam, ada tak dalam, ya. Yang dalam dia tekanan dia lagi tinggi, kemampuan orang yang boleh pergi lagi dalam itu kemampuan dia lebih tinggi. Adapun kita yang tak dapat sampai menyelam sampai ke dalam itu, maka kita perlu bantuan orang yang boleh menyelam sampai ke tahap itu dipanggil, kita ambil pendapat. Baik. Jadi dia ada kemampuan untuk menyelam. Kemudian dia pun dah menyelam lebih kurang perbandingan. Dia dah menyelam, dia pun dapati sama saja. Penemuan dia itu sama dengan imam-imam mazhab. Dia sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Dia nak murid Imam Asy-Syafi'i. Segi taraf sama. Cuma tak boleh kata sama juga kerana Imam Asy-Syafi'i dia dahulu yang menemui kaedah itu. Dan kaedah itu bila kawan ni kaji, dia kata ni kaedah ni yang betul. Saya kaji-kaji pun jumpa sama macam Imam Asy-Syafi'i. Bukan saya ikut dia, tapi sama apa yang saya jumpa sama dengan yang dia jumpa. Itu dipanggil mujtahid mutlak. Tetapi mujtahid mutlak bukan mustaqil lah. Mujtahid mutlak muntasib. Baik. Kemudian bila generasi ini sudah hilang, generasi yang seperti itu, orang alim tu kata makin lama makin hilang ilmu itu. Innallaha sebenarnya Allah Ta'ala tidak menarik ilmu itu dengan intiza'an. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an. Yantazi'uhu minan nas. Lakinna Allah yaqbidul ilm. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah Ta'ala tidak cabut ilmu, cabut menjadi orang tak ingat itu saja. Walakin yaqbidul ilma, Allah Ta'ala cabut ilmu itu bi nama yaqdil ilmu bi qabdil ulama. Bila Allah Ta'ala mengambil, maknanya mematikan para ulama. Jadi sampai satu taraf tak ada orang seperti itu. Tapi kitab-kitab itu, dalil-dalil dia tulis, dia tulis. Kita tahu dalil-dalil dia. Maka datang orang yang seterusnya, mereka ini tidak ada kemampuan untuk direct tengok Quran hadis dan terus menemui hukumnya seperti Imam Asy-Syafi'i, seperti imam-imam mujtahid yang lain, dan seperti yang panggil para sahabat, ulama dan kalangan sahabat itu tidak ada kemampuan seperti itu. Maka dia pun tengok pendapat Imam Asy-Syafi'i.
Maka Imam Syafi'i kata yang ini wajib, yang ini haram, yang ini sunat. Maka dia ikut. Dia ikut. Dia tengok, okey Imam Syafi'i kata begitu. Apa dalil dia? Dia kaji dalil. Tapi dia ikut pendapat Imam Syafi'i. Tapi dia kaji dalil. Dia kaji dalil. Okey. Jadi ini dipanggil mujtahid muqayyad. Mujtahid muqayyad. Dan muqayyad ni dia tak sampai ke taraf mujtahid mutlak. Mutlak ni dia orang panggil kaji semua. Tak orang panggil tak bataskan dirinya dalam mazhab yang tertentu. Jadi mujtahid muqayyad dia dah bataskan dirinya di dalam mazhab yang tertentu. Maka dia ambil pendapat Imam Asy-Syafi'i dulu, kemudian dikaji dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini dipanggil mujtahid muqayyad. Mujtahid muqayyad dalam mazhab Asy-Syafi'i, setiap mazhab dia ada. Mazhab mujtahid muqayyad ini kita dalam mazhab Syafi'i kita panggil dia ashabul wujuh. Ashabu al-wujuh, asal pada wajhun, maknanya ada satu pendapat dia dipakai lah. Pendapat yang diterima pakai dalam mazhab Syafi'i. Ashabul wujuh buat macam mana? Hukum yang Imam Asy-Syafi'i tidak kaji, maknanya tidak kata tentang masalah ni, tidak ada yang diriwayatkan pada Imam Asy-Syafi'i. Masalah itu perlu pada hukum. Jadi ulama-ulama ini dia ada kemampuan untuk merujuk kepada sumber asal hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan cara qiyas apa semua sekali yang dia pandai. Dia pandai. Maka dia gunakan kaedah Imam Asy-Syafi'i. Dia gunakan kaedah Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Asy-Syafi'i ada, macam mana cara dia? Dia tengok Quran, dia tengok umum, dia tengok khas, dia tengok muqayyad, tengok mutlak, tengok ada nasikh, ada nasakh mansukh atau tidak ada. Semua sekali dikaji mengikut cara mazhab Syafi'i, untuk cari Imam Asy-Syafi'i. Maka hukum yang diistimbatkan daripada itu, maka dipanggil dia satu wajah. Wajahun dalam mazhab Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i sendiri kata. Itu adalah merupakan Asy-Syafi'iyah, itu ashabul wujuh yang menyatakan demikian. Jadi dari segi akademiknya, istilah pendapat Imam Asy-Syafi'i menggunakan ulama-ulama mutakhir mazhab Syafi'i menggunakan istilah pendapat Imam Syafi'i sendiri, dia sendiri. Itu dipanggil qaul. Pendapat ashabul wujuh itu dipanggil wajhun. Dipanggil wajhun. Ini dia asas dia. Qaulun kalau makna bahasa ialah perkataan. Wajhun maknanya muka ataupun arah. Tapi ini bukan makna itu. Qaulun maknanya ialah pendapat Imam Asy-Syafi'i sendiri yang ditulis dalam kitabnya ataupun diriwayatkan daripada Imam Asy-Syafi'i. Wajhun pula ialah yang bukan Imam Syafi'i kata, tapi ulama-ulama ashabul wujuh yang mengikut cara pendalilan Imam Asy-Syafi'i dan menemui hukumnya, keputusan hukumnya begini. Maka itu dipanggil wajhun. Dipanggil wajhun. Baik. Jadi kaedah penulisan pula, penulisan mazhab Syafi'i yang awal, qaulun dengan wajhun ni kadang-kadang bercampur. Kemudian bila datang Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Minhaj, maka dia menuliskan kaedah. Dan ulama-ulama selepas daripada dia menggunakan kaedah ini secara berterusan. Kaedahnya ialah pendapat Imam Asy-Syafi'i sendiri dipanggil qaul. Kita sebut qaul jadid, qaul qadim. Itu merujuk pada perkataan Imam Asy-Syafi'i sendiri. Kalau kata dalam kitab mazhab Syafi'i kata qaulun fihi qaulun, itu maknanya kata Imam Asy-Syafi'i. Baik, kalau kata fihi wajhun atau wajhan, ada satu wajah. Yang maknanya wajah itu adalah satu pendapat, bukan Imam Syafi'i sendiri, tapi ia adalah merupakan satu pendapat oleh ashabul wujuh. Ashabul wujuh. Ashabul wujuh maknanya ulama yang sampai ke taraf yang sangat faham mazhab Syafi'i. Dia mengkaji semua aspek mazhab Syafi'i. Kemahiran dalam bahasa Arab apa semua memang tinggi. Mana dia pun boleh pergi tengok Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun boleh faham banyak. Cuma tak sampai taraf mujtahid
mutlak. Walaupun begitu hebat cara itu pun tak adil lagi. Mustahil mutlak. Ha? Jadi ini kisah Ashabul Wujuh ni adalah perbincangan para ulama panjang lah pembahasan dia. Dan sebagainya menulis nama-nama Ashabul Wujuh. Kita tak boleh tulis semua juga. So, ada juga yang jarang-jarang, ada yang banyak sebut. Ya. Jadi itu disebut Ashabul Wujuh. Ibnu Abi Hurairah antaranya, seperti Imam apa namanya Al-Anmati. Jadi ini orang panggil Ashabul Wujuh. Disebut Ashabul Wujuh. Al-Imam Al-Mawardi. Ini Ashabul Wujuh. Nah, termasuk Imam Al-Haramain, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, itu ayah pada Imam Al-Haramain. Seorang lagi itu Ashabul Wujuh. Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini ayah pada Imam Al-Haramain. Nama dia Juwaini juga, tapi yang ayah dia itu Ashabul Wujuh. Imam Haramain sendiri itu ada khilaf di kalangan mazhab Syafi'i sendiri, adakah dia Ashabul Wujuh ataupun bukan. Saya tengok dalam kitab Hasan Hito, Syekh Dr. Hasan Hito, dia tak masukkan Imam Haramain sebagai Ashabul Wujuh. Tapi khilaf lah tu. Saya tanya Dr. Labib ketika dia datang ke Terengganu. Dia kata itu ada khilaf, tapi dia kata yang rajihnya ialah Imam Haramain, Imam Al-Ghazali termasuk di kalangan Ashabu Al-Wujuh. Jadi ada yang menghadkan Imam orang Ashabul Wujuh kepada 300 atau 400 tahun yang pertama saja, itu orang yang sampai ke tahap Ashabul Wujuh dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian orang yang lain tu dipanggil mujtahid fatwa ataupun mujtahid mazhab. Dipanggil mujtahid fatwa saja, maknanya dia buat kaji ahli Ashabul Wujuh. Yang ni dia kata dalilnya begini, dia kaji dalilnya. Yang ni kata dalilnya begini. Jalan dapat dalilnya begini-begini, dia kaji dua ni manakah yang lebih kuat. Dia boleh tahqiq. Ini yang masyhurnya Imam Ar-Rafi'i dengan Imam An-Nawawi. Kemudian lepas daripada itu perkembangan mazhab Syafi'i lah. Lepas daripada itu ada lagi zaman kata orang taklid sajalah. Ini lagi zaman orang start mengkaji balik, kemudian tahqiq balik. Itu bermula pada zaman Syekh Zakaria Al-Ansari di kalangan Al-Mutaakhirin. Syekh Zakaria Al-Ansari ada ramai anak murid dia, umurnya panjang. Masuk Syekh Muhammad Syirbini. Ini murid tua. Kemudian Syekh Ramli dan juga Syekh Ibn Hajar. Itu pun anak murid pada Syekh Zakaria Al-Ansari. Ini kitab Mutaakhirin. Jadi Mutaakhirin ni akan ceritakan pendapat dia, muktamad tak muktamad ni cerita daripada awal lah. Imam Syafi'i ada tak pendapat? Kalau dalam ada pendapat dia, tengok Imam Syafi'i tentang masalah ni ada berapa pendapat? Satu je pendapat, senang. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi banyaknya dalam masalah ni Imam Syafi'i ada dua pendapat, qaulan. Yang ada aqwal, ada lebih daripada dua pendapat. Jadi pendapat tu semua Imam Syafi'i semua. Qaul ni ada tiga. Mana yang lebih kuat? Itu perbahasan ni tak? Mana yang lebih kuat? Kuat dari segi dalil. Perbahasannya ialah kuat dari segi dalil. Maka yang lebih kuat dari segi dalilnya dipanggil Al-Azhar. Azhar. Azhar ialah qaul Imam Asy-Syafi'i. Dua-dua tu ada dalil yang kuat. Dalil ni pun kuat, dalil ni pun kuat. Tapi ada yang lebih kuat sikit. Maka yang lebih kuat sikit tu dipanggil Al-Azhar. Yang kurang kuat sikit dipanggil Zahir. Ataupun itu tidak dipanggil dhaif, dipanggil Zahir. Ataupun dipanggil Sahih. Sahih. Panggil Sahih juga, tapi kurang masyhur lah. Maknanya lawan muqabil pada Azhar. Jadi bila kita dengar istilah Al-Azhar, maknanya ialah kata Imam Asy-Syafi'i. Pendapat tu Imam Syafi'i ada banyak pendapat. Ada beberapa pendapat. Tapi pendapatnya yang kuat ialah disebut sebagai Al-Azhar. Dan ada juga pendapat Imam Asy-Syafi'i yang disebut sebagai Al-Masyhur. Bila disebut Al-Masyhur, maknanya ada dua ataupun tiga pendapat. Sebut ada Al-Masyhur.
Masyhur ni ialah kaul ini dan kaul ini dia ada dalil dan dalil tu sama kuat. Dalil tu apa ni nama dalil masyhur ni lebih kuat. Dan maknanya kuat sangat dalil masyhur. Sehingga kan dalil kaul yang satu lagi dhaif sangat. Maka yang muqabil lawan pada masyhur dipanggil dhaif. Dipanggil dhaif. Tapi yang azhar tadi, yang azhar tu yang paling kuat. Tapi dalil yang lawan itu kuat juga. Cuma yang ni kuat. Jadi dari segi beramal, maka beramal dengan muqabil azhar maknanya ada kekuatan dalil. Tapi masyhur beramal dengan muqabil pada masyhur itu sangat 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 lemah. Itu sangat lemah. Maka tak boleh beramal dengan muqabil pada masyhur. Itu istilah menerangkan tentang kekuatan, perbezaan kekuatan qaul, kekuatan qaul. Yang lebih kuat dan khilaf itu kuat, tapi ada yang satu yang lebih kuat itu dipanggil azhar, pendapat al-azhar. Kalau ada 2-3 qaul, tapi satu qaul itu kuat sangat dalilnya, satu lagi tak kuat dalilnya, maka itu dipanggil masyhur, masyhur. Jadi istilah azhar dan masyhur adalah istilah bagi qaul Imam Asy-Syafi'i. Baik. Kemudian digunakan istilah as-sahih, al-asah. Dia lebih kurang sama dengan al-azhar dengan masyhur. Cuma as-sah ni dia bukan pendapat Imam Syafi'i. Dia kisah ashabul wujuh. Kisahnya ialah ashabu al-wujuh. Jadi pendapat wajhun mana yang lebih kuat? Jadi tengok dalil. Jadi kita hari ni kita kata orang mazhab tak ada dalil. Bukan, dia bahas dalil. Wajah mana yang lebih kuat? Tengok dalil dia. Tengok dalil Quran, tengok dalil hadis. Tengok istimbat dia, macam mana cara istimbat dia, kenal ilah apa semua sekali. Tengok, bahas. Mana yang lebih kuat? Jadi, kalau 2-3 pendapat itu, semua pendapat itu kuat semua sekali. Dalil yang ni kuat, yang ni kuat-kuat. Tapi ada satu yang lebih kuat. Lebih kuat daripada dalil-dalil yang kuat, maka itu dipanggil al-asahhu. Ada istilah bahasa, al-asah maknanya yang paling sahih. Istilah al-asah maknanya, yang tadi, iaitu pendapat ashabul wujuh yang ada khilaf di kalangannya, tapi pendapat ni ada kekuatan sikit, lebih kuat daripada pendapat kuat yang lain. Itu al-asah. Asah. Kalau as-sahih, itu maknanya ada khilaf di kalangan apa namanya ashabul wujuh. Pandangan tu ada khilaf kalangan ashabul wujuh. Tetapi yang sahih itu pendapatnya kuat, dalilnya kuat sangat. Lawan pada apa nama as-sahih muqabil dia, lawan dia ialah dhaif. Maknanya dalilnya tak kuat sangat. Jadi kalau kita beramal dengan muqabil pada sahih, maknanya lemah sangat. Tak boleh beramal. Adapun muqabil as-sah, dia pun kuat juga. Cuma as-sah tu lebih kuat. Itu makna dia. Itu beberapa istilah lah. Istilah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Itu ialah kita jumpa dalam kitab mazhab Asy-Syafi'i kata nas. Nas kalau kita makna umum nas ialah Quran dan hadis dan nas. Tapi dalam kitab mazhab Asy-Syafi'i nas maknanya apa nama ni ialah perkataan Imam Asy-Syafi'i. Itu makna nas, disebut nas. Pendapat Imam Asy-Syafi'i yang ditulis ataupun diriwayatkan kepada Imam Asy-Syafi'i dipanggil nas, ada nas. Maknanya ada kata-kata langsung daripada Imam Asy-Syafi'i. Itu dipanggil nas. Okey. Kemudian yang bukan nas ini dipanggil takhrij. Adalah beberapa istilah lagi. Tapi yang kita naknya ialah kita kenal satu yang pertama qaul. Yang kedua wajhun. Qaul ialah istilah untuk Imam Asy-Syafi'i. Wajhun istilah untuk ashabul wujuh. Mujtahid muqayyad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey. Dipanggil ashabu al-wujuh. Kemudian qaul ini Imam Syafi'i sendiri ada beberapa pendapat. Jadi qaul ini kadang-kadang dibahas, ada pendapat yang lebih kuat dipanggil al-azhar. Kemudian ada juga panggil al-masyhur, iaitu dalilnya tak apa kuat, yang lawan tu tak kuat, yang masyhur tu dalilnya kuat. As-sahih, al-asah ialah perbahasan tentang wajhun, wujuh yang banyak. Kadang-kadang ada wajhun, wajhan, ada kadang-kadang sampai 7 wajah. Masalah apa nama ni sembahyang di belakang orang mazhab Hanafi, kita bincang dulu.
Semayang di belakang orang mazhab Syafi'i ada 4 wajah. 4 wajah. Arba'atu wujuhin. Ada 4. Satu kata tidak sah. Satu kata sah secara mutlak. Yang apa nama ni ketiga sah kalau apa nama ni kita kalau kita tahu kalau kita tahu bahawa imam itu memelihara syarat-syarat al-mazhab Syafi'i. Yang akhir kata kita mesti tahu. Mesti tahu. Itu ada 4 wajah. 4 wajah. Dan kadang ada lebih daripada itu sampai 7 wajah. Sampai 7 wajah. Maka itu bila wajah-wajah yang banyak itu nak menyelesaikan itu keputusannya dikaji-kaji maka disebut al-asah. Disebut orang panggil as-sahih. As-sahih. Baik. Jadi kita tengok dalam kitab kita ni. Di sini kali pertama kita jumpa dia. Baik. Jadi dikhilafkan pada sebab kenapakah tidak boleh digunakan air musta'mal. Satu dia kata wahuwa faqila wahuwa al-asah. Al-asah di sisi al-khatib. Al-khatib. Jadi dia kaji dari segi wajah. Jadi maknanya Imam Asy-Syafi'i tidak masuk dalam pembicaraan masalah kenapakah air musta'mal tidak boleh digunakan untuk tidak boleh digunakan untuk apa? Untuk mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Kenapakah air musta'mal tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis? Kenapa? Itu tidak dibahas oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi sini ada perbahasan di kalangan ashabu Asy-Syafi'i, ashabul wujuh. Maka kata dia pendapat yang al-asah. Maknanya khilaf itu kuat. Khilaf itu kuat. Tapi pendapat yang lebih kuat ialah innahu ghairu mutlaq. Sebabnya ialah kerana dia bukan air mutlak dah. Dipanggil dia air yang telah digunakan untuk membasuh anggota yang fardu. Maka dipanggil dia air musta'mal, dia kategori lain, dia bukan air mutlak. Kama sahahahu an-Nawawi fi tahqiqihi. Sebagaimana yang diputuskan dia sebagai asah juga lah. Diputuskan sebagai betul. Maknanya yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi itulah pendapat yang tepat. Pendapat yang tepat fi tahqiqihi, dalam kitab tahqiqnya. Jadi pendapat ni lah. Iaitu kenapa tak boleh gunakan air musta'mal? Pasal dia bukan air mutlak. Itu jawab. Tapi ada jawapan lain. Iaitu mutlak pun. Air musta'mal masih lagi air mutlak. Walakin muni'a min isti'amalihi ta'abudan. Tapi tetap tak boleh gunakan dia untuk mengangkat hadas. Tak boleh juga. Air mutlak. Nama kategori air mutlak. Tapi patutnya air mutlak boleh gunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Tapi yang ni tak boleh juga. Walaupun nama air mutlak. Tak boleh guna pasal apa? Ta'abudan. Ta'abudan maknanya tak boleh difikirkan. Sebab semata-mata taat kepada Allah Ta'ala tidak pernah digunakan oleh Nabi SAW, digunakan balik untuk mengangkat hadas. Air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas tidak pernah digunakan untuk mengangkat hadas yang lain pula. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, tidak pernah kumpul air untuk digunakan sekali lagi untuk mengangkat hadas yang lain pula. Maka oleh kerana itu kata ta'abudan. Kita ikut saja. Karena jadi masalah hukum fiqh ni ada yang boleh fikir, ada tak boleh fikir. Yang ni dia kategori tak boleh fikir. Dia kata yang ni kategori tak boleh fikir. Tak ada ilah. Contoh sembahyang maghrib kenapa 3 rakaat? Sembahyang subuh kenapa 2 rakaat? Ni tak boleh nak bagi sebab. Tapi datang perintah dengan begitu. Kama jazama bihi ar-Rafi. Itulah pendapat Imam ar-Rafi. Dua orang muhaqqiq. Muhaqqiq mazhab Syafi'i iaitu Imam An-Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi. Dua orang alim besar. Imam Ar-Rafi lagi awal daripada Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dia apa nama ni meringkaskan kitab Al-Aziz. Nama ni Imam Ar-Rafi itu dia ringkaskan kitab. Dia ringkas. Jadi dia sedang merujuk pendapat Imam Ar-Rafi. Kemudian dia bahaskan. Maka dua-dua orang ni dipanggil dia sebagai muhaqqiq mazhab Asy-Syafi'i. Baik. Jadi kalau sekiranya dua-dua itu sepakat, maknanya muhaqqiq mazhab Asy-Syafi'i kata inilah muktamad, pendapat yang bernama ni dikira sebagai mazhab, pendapat yang mewakili mazhab Asy-Syafi'i. Kalau sepakat Imam An-Nawawi dengan Rafi'i, maka itulah
mazhab Syafi'i. Kalau khilaf dua tu, nak buat macam mana? Dia kata para ulama, maka didahulukan pendapat Imam An-Nawawi. Didahulukan pendapat Imam An-Nawawi. Ini secara umum. Secara umum, dia apa nama ni, didahulukan pendapat Imam An-Nawawi daripada Imam Ar-Rafi'i. Yang kata dia, waqala an-Nawawi fi syarh at-tanbih. Dan kita syarah tanbih pula, kata Imam An-Nawawi, innahu as-sahihu indal aktsari. Itulah yang sahih di sisi kebanyakan. Panggil ashabu al-wujuh. Itulah yang lebih sahih, pendapat sahih. Bila kata sahih, makna tu pendapat tu kuat. Jadi kuat dari pendapat muqabil dia, maka tidak kuat. Itu dalam syarh tanbih itu pada kebanyakan. Ada kebanyakan menyatakan bahawa yang as-sah, innahu as-sahih. Yang as-sah ialah Jadi as-sah ni ada dua lah sini. As-sah di sisi Imam apa namanya An-Nawawi yang menyatakan dia sebagai as-sah. Dalam kitab tahqiq dia kata air itu bukan mutlak. Kata Imam Rafi'i yang as-sahnya dia air mutlak tapi tak boleh digunakan. Kerana semata-mata kerana taat pada Allah Ta'ala. Tapi kata Imam An-Nawawi dalam syarah tanbih, dia kata apa yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i itu, itulah pendapat kebanyakan ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi di sini ada masalah apa nama Imam Nawawi sendiri. Dia sendiri, Imam Nawawi sendiri banyak kitab dia. Jadi dalam kitab At-Tahqiq dia kata itulah as-sah. Jadi dalam kitab Syarh Tanbih dia kata itulah pendapat yang lebih sahih. Mana kita nak pakai? Jadi yang ni keadaan umumnya kata Syekh Al-Qurdi, kita baca dalam kitab apa? Fawaid Fawaid Makkiyah, bawakan pendapat Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi menyatakan bahawa kalau ada khilaf di dalam pendapat Imam Nawawi dalam kitab-kitab, maka yang mana kita nak dahulukan? Kata dia kita dahulukan yang pertamanya panggil yang kita dahulukan ialah at-tahqiq, kitab tahqiq atau kitab yang pertama. At-tahqiq fal majmu', lepas tu kitab majmu'. Kitab tahqiq dulu dan kitab majmu'. Kemudian fat-tanqih, itu kitab tanqih. Lepas tu far-rawdah, kitab rawdah, rawdatul talibin. Wal minhaj, lepas tu baru masuk minhaj, kitab minhaj. Kemudian lepas tu barulah ada orang panggil syarah Muslim. Lepas tu baru orang panggil tanqih, baru orang panggil baru tanqih tadi ni orang panggil dia orang panggil syarhut tanbih. Syarhut tanbih tu kemudian. Jadi maka kita dahulukan pendapat. Yang pertama adalah dalam kitab At-Tahqiq. Jadi kenapakah masalah kenapakah apa nama ni air mustakmal tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis, maka pendapat yang as-sah ialah kerana dia bukan mutlak. Kerana dia bukan mutlak. Itu kepentingan kita memahami istilah yang ada dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kalau kita jumpa hukum lain nanti, kita akan jumpa perkataan as-sahih, kita akan jumpa perkataan al-as-sah, kita akan jumpa nanti perkataan al-azhar, kadang-kadang jumpa perkataan al-masyhur. Ulama-ulama ni dia bilang berapa yang digunakan oleh Imam An-Nawawi, al-as-sah ada berapa, azhar ada berapa. Jadi itu panggil hebat lah, yang boleh mengkaji sampai ke tahap sedetail. Kita pun kenal satu kitab tu pun dah rasa rasa macam pandai sangat. Kitab yang tebal-tebal tu banyak lagi. Ada orang yang sampai kaji kitab tebal-tebal tu, mana boleh bilang dalam tu berapa dia kata sahih, berapa dia kata as-sah, berapa dia kata azhar, berapa dia kata apa nama ni dia kata masyhur. Jadi jenis baca kitab, satu kitab tu baca sampai beratus kali. Kita baca 2 kali dah boring. Dia baca Allah Akbar, itu ulama-ulama rahimahumullah ta'ala. Jadi banding kita dengan dia, Allah tak ada
kita kata tak layak untuk dikira lah kita tu. Tu dia. Bahan dengan kita dengan Imam Asy-Syafi'i lagi lah dia itu ada musnad dia sendiri untuk guru dia Imam apa namanya Imam Malik. Dengan kitab Muwatta. Sanad dia termasuk dalam silsilah Az-Zahabiyah. An Asy-Syafi'i an Asy-Syafi'i an Asy-Syafi'i an Malik an Nafi' an Ibn Umar itu dipanggil silsilah an Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil sanad Az-Zahabiyah. Sanad bertaraf bintang lah sanad emas. Kerana itu mustahil pada salah dia daripada Imam Syafi'i daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibn Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu hadis sangat kuat. Allah. Kita bergantung pada hadis-hadis yang sudah dibukukan. Imam Syafi'i ada sendiri sanad. Kita kalau masuk sanad, rosak sanad. Dari segi bahasa Arab, Imam Al-Asmu'i membetulkan bahasa Arab dia dengan Imam Asy-Syafi'i. Allah Akbar. Kita mubtada khabar kadang-kadang bertukar lagi. Macam mana kita nak mengaku kita mujtahid, nak kejar nak jadi ashabul wujuh itu pun subhanallah sampai tak ada orang tak ada orang sampai ke taraf itu bukan untuk tapi kalau ada orang boleh sampai taraf itu boleh lah tapi dakwa saja. Tapi tiap-tiap hari tidur malam semua sekali. Ulama dahulu maknanya Quran, hadis, bahasa Arab, ilmu alaq, maka adalah sangat luar biasa. Kalau kita kaji sirah mereka, barulah kita kenal siapa mereka dan siapa kita. Baik. Sampai situ dahulu. Untuk hari ini mudah-mudahan kita dapat sikit manfaat. Tak boleh nak terangkan panjang lagi lah. Perbahasan panjang lagi perbahasan tu. Tapi saya kira di situ pun memadai untuk kita kenal istilah-istilah dalam mazhab Asy-Syafi'i. Allahumma aghnina bil ilmi, zayyinna bil hilmi, akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.